muslimin yang sangat berbahagia. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Taala diberikan kesempatan pada malam yang ini, dan insyaallah kita akan sambung kembali pembicaraan kita dalam kitab Sirah Nabawiyah kita sahabat almarhum Ustaz Sa'ad Al-Muhammadi, samping yang lain yang saya gunakan yaitu Muhammad Sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua bila saya lihat dalam buku sirah ini berlaku beberapa perbezaan dalam perbezaan tajuk. Dalam buku yang kita baca ini diletakkan pengenalan ekonomi selepas tajuk tawaran yang diberikan kepada Nabi. Kita masuk tajuk pengenalan ekonomi yang telah ditekan kepada orang Islam di beberapa negara tersebut. Tetapi dalam kitab lain menceritakan pada tahun kelima kemudian yaitu makin diganggu. Orang Islam dianggap dan diganggu, diseksa, mereka dikutuk lagi, dan mereka telah hijrah ke Hasyam di kali yang pertama. Ada pada kitab sirah ini diceritakan pengenalan ekonomi terlebih dahulu sebelum kepada hijrah di Hasyam, hijrah yang pertama dan hijrah yang kedua. Alat pilihan kita ambil dahulu cerita tentang tahun kelima kemudian yang seperti dalam kitab Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Muhammad Abbas. Baik, kata dia di antara kepentingan yang berlaku pada tahun kelima penantian Nabi ini yaitu berlaku penderaan, seksaan, pengulauan dan berbagai perkara jahat yang dilakukan oleh puak Quraisy Mekah ataupun puak kafir musyrikin Mekah terhadap Nabi dan juga kepada sahabat-sahabat Nabi juga bermaaf. Dan pada waktu tersebut dikatakan jumlah umat Islam pada tahun kelima penantian berjumlah sekitar 80 ke 100 orang pada waktu tersebut. Dan jumlah keseluruhan setelah 13 tahun Nabi berada di Mekah, jumlah keseluruhan adalah 600 dan belasan orang. Baik, kemudian yang berlaku juga pada tahun kelima penantian Nabi iaitu hijrah yang pertama ke Hasyam, yang mana hijrah ini disertai oleh Utsman bin Affan. Nabi begitu tetap Nabi tak pergi. Nabi putuskan sahabat-sahabat untuk pergi. Antara yang pergi pada waktu tersebut Utsman bin Affan dengan isteri beliau iaitu anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kemudian berlaku juga peristiwa dalam tahun ini iaitu peristiwa bagaimana Quraisy telah menghantar utusan untuk bertemu dengan Raja Najasyi di sekarang ini di Ethiopia lah, negara Ethiopia, hantar utusan untuk membawa pulang iaitu orang-orang yang lagi di kalangan Islam yang lagi pergi ke sana karena mereka tak puas hati, mereka tak boleh diberikan tekanan dan mereka tak boleh mengalah kalau mereka nak panggil balik Allah Ta'ala dengan keturunan hukuman bahawa menjatuhkan hukuman apa? Hukuman yang mereka sendiri lakukan ketika waktu tersebut. Baik, kemudian bermula juga permulaan dakwah yang berlaku di Hasyam waktu tersebut pada tahun kelima penantian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah kata dalam kitab ini wa nafa'ana Allahu bihi amin. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat untuk ini. Dia kata pada tahun ini, tahun kelima penantian Nabi, berlakulah penyiksaan, penjeraan dan berbagai azab dan berbagai sekatan-sekatan yang digunakan kepada Nabi dan juga kepada tipu-tipu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka telah menjejaki mata mereka hantar spy. Mereka tengok semua benda, tengok apa yang dilakukan oleh umat Islam sehinggalah ramai di antara mereka yang dibunuh, ramai di antara mereka yang telah dibuang daripada keluarganya, disisihkan, dan berapa banyak darah-darah yang mengalir. Begitu juga yang telah meninggal dunia syahid disebabkan oleh kerana seksaan yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah pada waktu tersebut. Bagaimana yang telah kita ceritakan pada tahun keempat penantian Nabi, antara yang meninggal Al-Yasir, Ismail dan beberapa nama yang lain yang telah diseksa. Kemudian sambungan daripada situ
ashabihi wa qad ra'a ma yunjibu min al-bala. Dan Nabi pun berkata kepada sahabat-sahabat Nabi bila mana melihat bala yang Allah turunkan. Maksud bala ujian yang Allah berikan kepada mereka, ujian yang cukup dahsyat. Maka law kharajtum ila ardil habsyah fa inna biha malakan la yawmidu 'indahu ahad. Ini salah satu mukjizat yang ada pada Nabi. Walaupun Nabi tak pernah sampai ke sana, tapi Nabi mengetahui dengan ilham yang diberikan oleh Allah. Nabi mengatakan, alangkah baik kalau semua kamu keluar pergi ke bumi Habsyah, kerana di sana ada yang raja yang tidak mendalimi kepada sesiapa sekalipun. Baik, maka di sinilah menunjukkan kepada kita betapa dibolehkan bagi kita orang Islam memohon bantuan kepada orang bukan Islam. Selagi mana orang bukan Islam itu orang yang tidak zalim, orang yang mempraktikkan keadilan di dalam pemerintahannya, maka di sana dibolehkan bagi kita orang Islam untuk minta perlindungan. Boleh minta perlindungan di sana. Seakan suatu kelompok politik minta perlindungan politik dengan cara keluar daripada Mekah dan duduk di Habsyah pada waktu tersebut. Baik, dan mudah-mudahan dengan hijrah kamu ini Allah akan buka pintu, buka penyelesaian kepada kita, dan Allah akan berikan panduan kepada kita. Baik, maka kaedah dalam ilmu sirah menyebut al-mu'minu basirun hakim. Orang yang beriman ini, orang itu mestilah orang yang basir. Apa maksud basir? Dia pandang jauh ke depan, selik mata. Dia tak tengok berkaitan tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang macam mana nak menolak buruk dia. Macam mana kita katakan kita hari ini, kadang-kadang kita diuji dengan ujian yang terlalu sikit, kita dah tak mampu nak tahan. Ada pun orang yang beriman, yang selik mata ini, yang bijaksana, dia akan memandang jauh ke depan. La yakhafu minal maut walakinnahu la yas'a ilayh. Yang mana tujuan Nabi tadi, Nabi minta sahabat-sahabat hijrah ke Habsyah bukan disebabkan oleh kerana Nabi takut mati. Bukan disebabkan takut kita katakan serangan, disebabkan serangan yang berlalu-lalu datang daripada Quraisy, bukan takut kerana mati, takut mati ataupun takut susah. Tetapi tujuannya kerana walakinnahu la yas'a ilayh. Bila mana kita melihat adanya kemudaratan yang boleh mengganggu tujuan dakwah yang matlamat yang masih lagi jauh, maka Nabi memilih untuk dihijrah. Maka kita tak takut mati, tetapi kita buat apa? Kita ada perkara yang dinamakan perkara-perkara yang al-darurat, perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan kepada kita. Lebih lagi perkara yang berkaitan tentang nyawa, maka di mana nak selamatkan nyawa tadi, Nabi menangkan sahabat-sahabat untuk pergi ke sana, dan mudah-mudahan mereka akan mendapat jalan keluar dari permasalahan yang berlaku. Baik, maka telah keluar sebahagian muhajirin, orang-orang Mekah, sebilangan daripada mereka. Dan inilah antara hijrah yang pertama sekali di dalam Islam. Dan ada pun jumlah mereka adalah 15 orang di antara lelaki dan perempuan. 15 orang saja yang keluar pada waktu tersebut. Dan berlakulah peristiwa itu pada bulan yang kita duduk ini, iaitu bulan Rajab. Berlaku peristiwa hijrah yang pertama sekali di dalam Islam itu berlaku di dalam bulan Rajab. Baik, dan mengikutlah mereka. Selepas keluar 15 orang daripada Mekah, maka diikuti pula oleh jumlah yang lain, kumpulan yang lain, sehinggalah jumlah mereka sampai kepada 80 orang. Daripada 15 sampai kepada 80, dengan cara mereka tak keluar sebentar, tapi mereka keluar secara sedikit demi sedikit. Baik, kemudian apa yang berlaku? Raja Najasyi yang duduk di Ethiopia pada waktu tersebut telah menyambut mereka dan memuliakan mereka sebagai tetamu dengan keamanan yang diberikan dan perlindungan yang diberikan kepada mereka. Maka jadilah mereka orang yang bebas untuk melaksanakan apa sahaja ulama mereka, walaupun mereka ada di sebuah negara yang mana negara itu bukan negara Islam. Inilah cantiknya kisah dalam kisah ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi dah menunjukkan awal lagi dibolehkan bagi kita untuk memohon perlindungan ataupun berada
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga kepada seorang anak muda yang cukup hebat yang bernama Mus'ab bin Umair. Diceritakan bagaimana Mus'ab bin Umair ini adalah seorang anak muda yang kacak rupanya. Kemudian beliau juga antara bangsawan yang terdapat di Mekah. Orang yang diwilahi oleh ramai perempuan, orang yang kaya pada waktu tersebut sebelum dia masuk Islam. Setelah mana dia masuk Islam, apa yang berlaku? Harta benda dia semua ditinggalkan di Mekah, bahkan dirampas oleh kaum kafir musyrikin Mekah, dan dia ikut Nabi pergi berhijrah. Yang pertama dia hijrah ke Habsyah, dan begitu juga dia ikut Nabi berhijrah ke Madinah. Sehingga diceritakan di dalam sirah bagaimana satu hari Nabi SAW pernah menangis bila mana melihat Mus'ab bin Umair. Satu hari Nabi duduk di dalam masjid, tiba-tiba Mus'ab bin Umair masuk masjid. Nabi tengok kepada Mus'ab dan Nabi menangis, sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walima bakai? Kenapa engkau telah menangis?" Maka jawab Nabi SAW, "Aku menangis kerana mengenangkan zaman-zaman kegemilangan Mus'ab bin Umair ketika mana beliau berada di Mekah. Beliau dikelilingi oleh harta benda yang banyak. Beliau adalah orang yang hebat, yang dinilai oleh orang ramai, dan beliau juga mempunyai segala-galanya. Tetapi disebabkan oleh kemanat Islam, beliau sanggup meninggalkan segala kekayaan beliau demi nak mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala dan redha Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Baik. Dan antara mereka juga adalah Ummu Salamah dan juga suaminya, iaitu Abu Salmah bin Abdul Asad. Ini antara nama-nama sahabat-sahabat yang besar yang berhijrah pergi ke Habsyah pada waktu itu. Baik. Maka orang-orang kafir Quraisy tak puas hati. Bila mereka tak puas hati, apa dia buat? Mereka telah memutuskan dua orang sahabat Nabi. Mereka telah memutuskan dua orang pembesar di kalangan pembesar Quraisy, yang mana dua orang ini pun telah masuk Islam. Lepas daripada kejadian tersebut, mereka masuk Islam. Dua orang lelaki yang dihantar, dua utusan dihantar untuk memujuk Raja Najasyi itu untuk menyerahkan orang-orang Islam yang berhijrah ke Ethiopia untuk dipulangkan ke Mekah. Yang diutuskan mereka adalah Amr bin Al-As. Yang keduanya Abdullah bin Abi Rabi'ah. Diutuskan kedua mereka kepada Raja Najasyi. Dan mereka bawa hadiah yang banyak. Macam-macam hadiah yang dibawa, tujuannya untuk dipersembahkan kepada Raja Najasyi, dengan sangkaan mereka bila diberikan hadiah berupa macam itu, maka Raja Najasyi akan sedang tentu dia akan menyerahkan iaitu umat Islam yang lagi di sana. Baik, inilah kita katakan sifat-sifat orang jahiliah pada zaman dahulu tetap ada juga pada zaman kita. Rasuah pada zaman dahulu lebih dah ada dah, bukan pada zaman kita semata-mata. Baik, akhir sekali, wadakhala 'ala Najasyi, masuk dua orang mereka, Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah, masuk bertemu dengan Raja Najasyi dengan bawa hadiah-hadiah tadi, dan berkata kedua-dua mereka, "Wahai Raja yang mulia, kami datang kepada negara kami ini kerana apa? Kerana kami nak minta kau pulangkan semula orang-orang daripada Mekah sana yang lari datang ke sini. Kerana apa kami datang nak cari mereka? Kerana pokok ni semua geng-geng pengganas mereka ni. Waktu dia orang duduk kat Mekah, mereka lah yang memecah belahkan umat-umat di Mekah. Dan mereka datang bawa pula agama yang baru, agama yang bid'ah, agama yang pelik, kepercayaan yang pelik, yang mana kami pun tak tahu agama apa yang mereka bawa, kau pun tak tahu yang ada." Dia hasut Raja tadi. Baik. Dan dia kata, kemudian yang pula, maka kami telah putuskan kepada kamu, iaitu hadiah-hadiah ini tujuannya supaya kami berikan anugerah ini kepada kamu dan kamu tolong pulangkan balik kepada kami. Kerana yang berajar di Mekah sana itu ada seorang lelaki di kalangan kami juga yang mengajar ilmu yang sesat, yang menjadikan mereka semua daripada menyembah berhala-berhala yang kami sembah sebelum ini kepada menyembah Tuhan yang baru yang telah dibawa oleh seorang lelaki yang bernama Muhammad. Baik, maka raja tadi bila mana dengar aduan yang sebegitu rupa, dia pun pelik dan mengatakan, "Aku nak panggil." Kenapa yang dikatakan sebegitu rupa, maka dipanggil daripada orang-orang wakil daripada kumpulan orang Islam yang pergi ke Najasyi pada waktu tersebut. Apa dia kata? "La wallahi la aslam qauman jawaruni wa nadalu biladi wa ikhtaruni ala man siwaya hatta anhum wa as'aluhum amma yaqulu hadha." Kata raja tadi, "Aku tak boleh
contohkan bulat-bulat permintaan kamu ini, melainkan aku akan tanya dahulu mereka. Kenapa? Mereka datang dengan cara yang elok dan aku tengok mereka juga mereka adalah orang-orang yang hebat dan orang-orang yang baik-baik. Maka nak tak nak aku akan tanya dahulu kepada mereka atas dakwaan yang kamu telah buatkan ini. Ini kita tengok bagaimana orang kafir itu dia melakukan keadilan. Prinsip keadilan itu tak ada. Dalam Islam kita ada dua benda. Ketika mana berlaku apa-apa fitnah ataupun cerita yang melibatkan individu ataupun kumpulan yang tertentu, maka kaedah dalam fiqh menyebut al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Orang yang menuduh seseorang yang lain melakukan sesuatu perkara, maka kaedah fiqh mengatakan mestilah bukti bagi orang yang mendakwa dan sumpah ataupun menjawab balik bukti tadi daripada orang-orang yang didakwa. Orang yang mendakwa kena bawa bukti, orang yang didakwa pula hendaklah membuktikan yang dia tidak bersalah, sama ada dengan sumpah ataupun dengan apa-apa sahaja yang boleh dijadikan sebagai bukti. Maka apa berlaku? Raja Najasyi memanggil wakil daripada puak Islam yang pergi berhijrah ke sana, sahabat-sahabat Nabi yang pergi berhijrah ke sana, dan bertanya kepada mereka. Maka diutuskan pada waktu tersebut seorang sahabat Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far bin Abi Thalib ini? Iaitu anak kepada pakcik Nabi. Ja'far bin Abi Thalib, maka dia sebagai sepupu kepada Nabi. Ja'far bin Abi Thalib anak kepada Abi Thalib yang menjaga Nabi. Setelah mana kematian Abdul Muttalib, Abi Thalib lah yang menjaga Nabi. Maka diutuskan puak-puak Islam bincang pada waktu tersebut dan memutuskan Ja'far bin Abi Thalib untuk menjadi wakil, bertemu dan menjawab soalan-soalan yang bakal ditanya oleh Raja Najasyi tadi. Baik, maka dia pun masuk pergi bertemu dengan Raja Najasyi dan dia bercakap dengan apa namanya kita katakan dengan kecerdikan yang ada, dengan kepandaian yang betul kata dalam keadaan yang baik-baik, menerangkan kembali tentang perkara-perkara yang diminta oleh Raja Najasyi. Dan dikatakan dalam kitab ini, sebelum dia bertemu dengan Raja Najasyi, dia telah membacakan satu doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa doa yang dia baca? Allahi tawakkalna Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Inilah doa yang selalu seringkali dibaca. Siapa yang membaca ni? Kebanyakannya ulama-ulama kita dan kami ustaz-ustaz yang mengajar orang. Kalau kita masuk kat tempat-tempat yang kita tak kenal orang-orang yang tertentu, ataupun bila mana kita bertemu dengan musuh-musuh kita yang tak suka kepada kita, yang tak suka kepada Islam, maka kita baca doa ini yang dimulai dengan Allahi tawakkalna, kepada Allah kami bertawakal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Tuhan kami, ya Allah, bukakanlah kepada kami dan juga di antara kaum kami kebenaran. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik yang Maha Pengampun. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah buka hati mereka, supaya mereka dapat menerima setiap perkara yang kita katakan. Baik, maka dia pun pergi berjumpa dengan Raja Najasyi. Maka Raja Najasyi pun bertanya, apa yang kamu bawa sebenarnya? Apa yang kamu percaya, agama apakah yang kamu anut pada waktu sekarang ini, sehingga diutuskan dua orang daripada orang Mekah datang mencari kamu dan minta kamu dikembalikan semula ke Mekah. Maka kata dia, ayyuhal malik, kunna qauman ahlul jahiliyah. Wahai raja, wahai tuanku, kami ini kaum yang zaman jahiliyah, kami dahulu kami ini menyembah kaum berhala. Kami juga orang yang makan bangkai. Kami juga makan, buat dan melakukan perkara-perkara yang fawahish, perkara yang keji. Kami juga orang yang suka memutuskan silaturahim. Dan kami juga orang yang suka bergaduh dan berkelahi dengan jiran-jiran kami. Bahkan kami akan orang yang kuat, dia membela orang-orang yang menjadi hero pada waktu tersebut dan menzalimi orang-orang yang lemah. Sehingga diutuskan kepada kami daripada Tuhan kami, yaitu Allah, diutuskan kepada kami seorang Rasul yang didatangkan daripada bangsa kami sendiri, yang mana kami kenal seorang lelaki itu nasabnya
dan kebenaran dia, dan dia juga antara orang-orang yang paling beramanah dan orang-orang yang paling terbaik di antara kami. Dan lelaki itu telah berdakwah kepada kami, mengajak kami supaya kami mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan kami tidak melakukan syirik kepada dia. Dan hendaklah kami tinggalkan segala perkara-perkara yang telah kami lakukan ketika mana kami berada di dalam jahiliyah terdahulu. Contohnya dikatakan bagaimana kami zaman dahulu suka membunuh, kami zaman dahulu suka memutuskan hubungan silaturahim, tapi dia datang bawa satu agama yang membersihkan daripada perkara-perkara yang jahat yang telah kami lakukan ketika mana waktu dahulu. Maka bila mana didengar oleh Raja Najasyi tadi benda yang telah disebutkan, apa kata Raja Najasyi? Hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillah min syai'. Kalau kamu katakan kamu itu datang daripada sama Tuhan dengan apa yang kami percaya. Raja Najasyi itu adalah raja yang menganut agama Nasrani, agama Al-Masih, iaitu agama Kristian. Dan bila mana dia menyebut tentang Tuhan yang semua adalah Tuhan yang sama sebagaimana yang mereka semua, dia pun bertanya, adakah engkau bawakan daripada agama yang telah didatangkan bersama-sama dengan putusan daripada Allah itu sesuatu benda? Jawab Ja'far, ya sudah tentu. Qala, maka berkata, faqra alai, boleh tak kau bacakan kepada aku apa yang telah Nabi yang kau dakwa itu bawakan kepada kamu semua? Faqara Ja'far ba'da ayatin min surati Maryam. Maka dia telah bacakan beberapa ayat di dalam surah Maryam sehingga menyebabkan Raja Najasyi tadi menangis. Kenapa dia menangis bila mana dia mendengar daripada surah Maryam itu? Kerana dalam surah Maryam itu surah yang menceritakan perihal Nabi Isa alaihissalam bersama dengan ibunya dan bagaimana Allah telah melantik Isa sebagai nabi, sebagai nabi pada waktu tersebut. Dan inilah yang menyebabkan Raja Najasyi menangis kerana mengakui kebenaran apa yang telah diceritakan oleh Ja'far bin Abi Thalib pada waktu tersebut. Baik, maka di sini pengarang kitab ini mengatakan, kenapa dipilih Ja'far bin Abi Thalib sebagai penutur bicara, sebagai juru cakap pada waktu tersebut? Maka di sanalah terletaknya kebijaksanaan yang ada pada umat Islam waktu tersebut, iaitu mereka memilih ad-da'iyatul haq, seorang dai yang betul-betul benar, yang mana hakim fi mukhatabatin nas, orang yang pandai bila mana bercakap untuk apa? Untuk nak menyampaikan kebenaran sehingga orang yang mendengar akan terasa dan ikut ataupun terasa tenang bila mana mendengar apa yang dicakapkan. Baik, maka inilah yang berlaku pemilihan Ja'far bin Abi Thalib menjadi juru cakap. Sehinggalah dibacakan surah tadi dan dia pun berkata, inna hadza walladhi ja'a bihi Isa yakhrujana min mushkatin wahidah thumma qala li khasmi quraish in talaqa wa wallahi la aslamu ilaykum abadan wa la yuqadu. Wahai kamu berbuat keputusan orang Mekah, baliklah, aku tak akan serahkan mereka ini kerana apa yang mereka sebutkan adalah kebenaran yang juga ada di dalam agama aku. Maka aku tak percaya kata-kata kamu, tolonglah tinggalkan kami dan aku tak akan serahkan mereka sama sekali. Dan inilah perlindungan yang telah diberikan oleh Raja Najasyi kepada sahabat-sahabat Nabi Rasulullah alaihi ajma'in ketika mana mereka berada di Ethiopia pada waktu tersebut. Baik, tetapi disebabkan oleh mana perasaan benci dan jahat usul hati yang ada pada musyrikin Mekah, apa dia buat? Dia pergi hasut pula. Dia pergi diam-diam dekat telinga Raja Najasyi itu. Dia pun mengatakan, inna haula yaquluna fi Maryam haulan 'aziman. Faltafata Najasyi ila al-qaum wa qala. Dia pergi mengadu domba. Dia kata, engkau tahu ke tidak wahai raja? Dia kata, Muhammad ni dia berkutuk Maryam. Kemudian pula dia mengatakan sesuatu benda yang tak betul bersama agama kau. Takkan kau nak simpan lagi? Ini panggil orang yang jahat. Panggil jahiliah itu panggil yang kekal sampai ke hari ini. Kadang-kadang kita mengandung domba, kita pergi jumpa orang Melayu, kita cakap cara macam lain. Pergi jumpa orang Cina pula, kita cakap cara macam lain. Ini bahaya. Apa undi dia ni? Nanti besok orang tahu lah. Besok kamu undi dia ni macam kamu undi Cina. Kamu undi Cina ni pula macam kamu undi Pat. Mau potong tangan, mau potong yang bawah punya, mau kena potong kaki, kamu pangkah dah. Dulu ni, pangkah dulu ni habis. Dengan cara mengandung domba nak menangkap kawan. Jadi buat musyrikin Mekah sama juga dia buat. Dia pergi jumpa Raja Najasyi, dia kata tuanku, dia kata, itu bahaya ni. Dia tak cakap
Takkanlah orang yang betul agama kau nak biarkan begitu saja. Baik, maka Raja Najasyi pun terkesan juga. Bila disebabkan dikatakan begitu pokok, Raja Najasyi pun berbalik kepada Ja'far bin Abi Thalib dan berkata, "Maka taquluna fi Isa bin Maryam?" Hei kamu, apa yang kamu kata pasal Isa bin Maryam? Apa yang telah kamu katakan? Maka berkatalah semula Ja'far bin Abi Thalib menerangkan, "Ma naqulu fihi illa kama qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kami tak akan kata sesuatu juga melainkan apa yang kami kata ini kami ambil daripada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kami, "Wa Abdullah wa rasuluhu wa ruhihi wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam al-azra al-butul." Kata dia, dialah hamba Allah. Isa ini adalah hamba Allah. Dan dia juga Rasulullah. Dan dia juga waruhu yang ditiupkan roh kepadanya, yang dibawakan kepadanya, iaitu diturunkan bersama-samanya dengan kitab yang dinamakan kitab Injil, yang mana ibunya yang dinamakan sebagai Maryam, seorang perempuan yang cukup hebat. Maka dibacakan salah satu daripada ayat Al-Quran, "Inna masala Isa 'inda Allahi kama masali Adam." Sesungguhnya Nabi Isa di sisi Allah sama sebagaimana Nabi Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Dijadikan kedua-dua mereka daripada tanah, kemudian Allah meniupkan kepada mereka kun fayakun, maka jadilah mereka. Maka bila didengar oleh Raja Najasyi apa yang telah ditegaskan oleh Ja'far bin Abi Thalib, makin-makin bertambah yakin beliau, sehingga dikatakan menangis Raja Najasyi tadi, dan dia mengumpulkan tangannya di atas tanah. Ukur tangannya di atas tanah dan menghalau kedua orang wakil yang datang daripada Mekah tadi. Dia halaukan mereka pulang dan dia akan mengatakan, "Sudah tentu aku akan menjaga orang-orang ini, kerana orang-orang ini orang-orang yang baik-baik yang didatangkan kepada aku, dan mereka hari ini menjadi tetamu kepada aku." Dan inilah yang berlaku kepada orang Islam yang pergi ke An-Najasyi pada waktu tersebut, sehinggalah diceritakan di dalam kitab sirah Nabi menyembahyangkan solat jenazah untuk Raja Najasyi tadi. Kerana ada riwayat mengatakan yang Raja Najasyi itu memeluk Islam. Sebab itulah kalau kita lihat hari ini banyak negara-negara kulit hitam ini, jika majoriti mereka adalah orang Islam. Kalau kita tahu di sana ada negara, pernah dengar nama Burkina Faso. Burkina Faso majoriti adalah Islam. Mana lagi? Sebahagian daripada South Africa, ramai juga di dalam mereka adalah Islam. Ethiopia juga ramai Islam. Termasuk juga Somalia ramai, majoriti Islam. Dan banyak lagi negara-negara yang lain yang ada di negara Afrika sana, yang mana mereka itu masuk Islam disebabkan nenek moyang zaman yang terdahulu lagi telah masuk Islam, termasuk juga dikatakan Raja Najasyi ini. Baik, bahkan diceritakan ketika mana hari kematian Raja Najasyi dikabarkan kepada Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ketika mana Nabi mendapat tahu yang mana Raja Najasyi telah pun meninggal dunia, maka Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Istaghfarulah, mohonlah keampunan untuknya." Dan di sinilah dalil yang menunjukkan kepada kita dibolehkan bagi kita umat Islam memohon keampunan kepada orang yang lain, sebagaimana yang kita lakukan ketika mana upacara tahlil. Ini dalilnya. Dalil kalau orang tanya, kat mana dalil tahlil yang kurang bawa? Maka dalilnya ada dekat sini antaranya sebahagiannya, iaitu Nabi berkata kepada sahabat-sahabat, "Istaghfirullah, mohonlah keampunan untuknya." Jadi dalam tahlil itu kita memohon keampunan kepada si mati dengan cara doa dan bacaan yang dibacakan. Antara yang kita bacakan ketika mana tahlil, "Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu." Ya Allah, ampunilah orang ini, si mati ini. Warhamhu, kasihanilah dia. Wa'afihi, maafilah dia. Wa'fu anhu, dan engkau buangkanlah segala kesalahan yang ada pada dia, sebagaimana yang Nabi minta sahabat mohon keampunan kepada Raja Najasyi. Summa kharaja bi ashabihi, kemudian dia keluar bersama-sama dengan sahabatnya ila musalla, ke satu tempat solat, dan mereka menjalankan upacara solat jenazah ke atas Raja Najasyi ini. Dan inilah solat jenazah kali pertama yang dipanggil solat ghaib. Ini solat yang kali pertama yang dinamakan sebagai solat ghaib yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Itulah ni dalil bagaimana nak melakukan solat ghaib, bagaimana yang Nabi telah buatkan, tunjukkan di dalam peristiwa ini, dan juga bagaimana dibolehkan bagi kita memohon keampunan
Dan muhaddisin telah khilaf dalam bab ini, dalam bab menentukan adakah Raja Najasyi itu betul-betul masuk Islam ataupun Raja Najasyi itu masih berada di dalam agama Nasraninya. Baik, maka di sana antara ulama mengatakan walaupun dia berada di dalam agama Nasraninya, tetapi agama Nasrani yang beliau pegang itu agama Nasrani yang betul-betul yang tidak menyeleweng. Sebab itu yang Nabi memohonkan keampunan untuk dia dan disembahyangkan jenazah dia. Baik, ini cerita berkaitan tentang peristiwa pada tahun kelima kenabian Nabi, peristiwa hijrah yang pertama, iaitu peristiwa hijrah yang pertama ke Habsyah pada waktu tersebut. Baik, sekarang kita masuk pada tahun yang ke-6 kenabian Nabi SAW. Antara perkara yang berlaku dalam peristiwa tahun yang ke-6 ini banyak berlaku peristiwa yang besar. Antara peristiwa yang berlakunya yaitu Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah bin Abdul Muttalib? Tahu Hamzah bin Abdul Muttalib? Anak kepada Abdul Muttalib, maknanya bapa saudara kepada Nabi juga. Kerana Abi Thalib adalah Abi Thalib bin Abdul Muttalib, anak kepada Abdul Muttalib, bapa saudaranya. Maka Hamzah bin Abdul Muttalib adalah juga bapa saudara kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang beliau bernama Hamzah. Baik, berlaku juga dalam peristiwa tahun ke-6 kenabian ini, yaitu Islam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang cukup hebat yang insya-Allah kita akan ceritakan bagaimana dia Islam. Dan begitu juga Al-Jahru bin Da'wah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dan orang membacakan Al-Quran secara terang-terangan bagi kali yang pertama. Sebelum itu tak berlaku pun, melainkan Nabi seorang saja yang membacakan ayat Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy pada waktu tersebut. Adapun setelah mana berlakunya peristiwa berhijrah ke Habsyah dan Islamnya dua orang ini, maka semua orang Islam yang lain menjadi berani untuk membacakan Al-Quran secara terang-terangan. Baik, kemudian yang berlaku juga yang keempat, pemulangan, yaitu golongan muhajirin yang pergi ke Habsyah, pemulangan mereka semula kembali, yaitu ke Mekah Mukarramah. Baik, qala al-musannif rahimahullah, kata pengarang kitab ini, setelah mana berhijrah muhajirin ashabun Nabi 80 orang itu ke Habsyah bersama-sama dengan mereka juga kanak-kanak lelaki dan perempuan. Maka yang tinggal di Mekah pada waktu tersebut adalah golongan yang kuat. Siapa yang tinggal di Mekah? Antaranya yang tinggal di Mekah pada waktu tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan beberapa orang sahabat-sahabat yang lain yang kuat, yang mampu untuk tahan seksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan mereka minta berlindung di satu rumah yang dinamakan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Semua mereka berlindung di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ini. Dan inilah tempat madrasah yang pertama di dalam Islam, kerana Nabi telah berada di rumah tersebut bersama dengan sahabat-sahabat Nabi. Dan di rumah itulah mereka mengembangkan dakwah Islam dengan cara diajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Dan siapa yang masuk Islam, dia akan datang ke rumah tersebut seakan-akan rumah itu menjadi pusat penyebaran dakwah Islam pada waktu tersebut. Baik, kemudian cerita tentang Islam Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan pada tahun ke-6 kenabian Nabi ini berlakulah Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik kepada Nabi. Dan ada pun Hamzah bin Abdul Muttalib ini seorang pemuda yang cukup kuat dan pemuda yang mulia, yang mana beliau juga antara orang yang paling dihormati sekali di antara pembesar-pembesar Quraisy, kerana beliau adalah anak kepada Abdul Muttalib, orang yang hebat. Kalau kita zaman hari ini, kalau kita nak ceritakan pasal Hamzah bin Abdul Muttalib, kalau kita tengok pemuda-pemuda yang hebat kat Malaysia ni, siapa pemuda yang hebat kat Malaysia ada? Khairi Jamaluddin, boleh? Contohnya. Berarti baik, ambil pemuda-pemuda yang hebat. Okey, pemuda yang hebat, yang kuat dan mulia. Kemudian yang pula disukai oleh orang-orang Quraisy. Bahkan wa bisababil makana ya'ishu bihi min amwal syabab wa ma'amaratihi, yang mana dia hidup di tengah-tengah orang-orang Quraisy yang hebat itu. Bahkan dia juga tak peduli sikit pun pada awal dakwah Islam itu, dia tak peduli sedikit pun tentang apa yang telah dikatakan oleh anak saudara dia, iaitu Muhammad SAW. Sehinggalah satu hari dia telah pergi bawa dekat Kaabah. Orang musyrikin Mekah ini, walaupun mereka ini bukan Islam, kafir, musyrikin, sebab itu dia
dinamakan musyrik. Dia percaya lagi kemuliaan Kaabah. Dia tengah bertawaf dekat Kaabah. Tiba-tiba datang seorang jariah, seorang hamba dan berkata hamba tadi, "Ya Aba Ammar, law ra'aita ma laqiya ibnu akhika Muhammad bin Abi Al-Hakim." Dia kata, datang seorang orang gaji dia. Orang gaji seorang hamba dia datang sebut kat dia. Dia kata, "Wahai Hamzah, engkau tak tengok ke? Kau tahu ke tidak apa yang dah berlaku sekarang? Aku dah dengar cerita." Maknanya orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Mekah ni semua berkutuk anak saudara kau. Takkan kau tak rasa apa-apa? Waktu tu dia tengah tawaf. Waktu dia tengah tawaf, tiba-tiba datang orang beritahu kat dia, "Aku dengar orang Quraisy ni, geng-geng kau juga berkutuk anak saudara kau." Baik. Kemudiannya pula, bila mana dia mendengar keadaan tersebut, bila mendengar keadaan tersebut, dia terasa hati. Kenapa terasa hati? Sebab hubungan adik-beradik yang ada dengan Nabi. Walaupun pada waktu tersebut orang-orang Quraisy menghentam Nabi melakukan penyiksaan kepada umat Islam, dia belum merasa apa-apa. Tapi bila dia terdengar ada orang yang mengatakan sesuatu dulu berkaitan tentang adik-beradik dia, kaum keluarga tu, maka pada waktu tersebut dia terasa marah. Maka Fawadha Hamzah bin Ibnu Aqil, marah dia yang tersangat-sangat kerana orang kutuk keturunan dia. Ini yang dikatakan dalam bab ini dibolehkan. Ini antara kemuliaan orang-orang Mekah ini, antaranya mereka ta'assub mereka yang melampau-lampau. Dia tak bicara soal benar ataupun salah, tapi bab adik-beradik dia, kabilah dia cukup jaga. Tapi bila mana dia dengar ada orang duk kutuk anak saudara dia iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dia jadi marah. Maka dia pergi jumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal yang duk kutuk. Dia jumpa dengan Abu Jahal, dia letak pedang dia dekat kepala Abu Jahal. Dia hentak pedang dia dekat kepala Abu Jahal sehingga dia katakan cedera, berdarah kepala Abu Jahal dengan hentakan yang telah dilakukan oleh Hamzah. Dan dia mengatakan, "Atastamahu wa ana ala dini aqulu ma yaqul." Disebabkan dia orang marah, dia pergi bawa pedang dia hentak kepala Abu Jahal dengan mengatakan, "Kau berani dia kata aku maki nak saudara aku. Kau tahu ke tidak, aku ni dah masuk sebelah dia. Aku ni datang daripada adik-beradik dia. Aku datang daripada darah daging dia. Kau berani kutuk dia sebagaimana kau kutuk." Inilah yang berlaku ketika berlaku keadaan tersebut. Dia kata, "Kalau kau berani wahai Abu Jahal, kau marah sangat dekat anak saudara aku, kau datang lawan dengan aku." Baik. Maka disebabkan oleh kerana mereka takut kepada Hamzah ini, maka semua mereka beredar dan ada sebilangan daripada orang kafir musyrikin Mekah waktu tersebut datang nak lawan dengan Hamzah. Dan berkatalah Abu Jahal, biarkan dia, kita jangan ganggu dia. Kerana apa? Kerana mereka takut. Dan kata dia lagi, "Wallahi qad sababta bi akhihi sabban qamihan." Dan kata demi Allah, kamu semua orang yang jahat, kamu telah maki anak saudara aku dengan makian yang cukup jahat. Dan bila mana dia katakan keadaan yang sedemikian, dia jadi marah dan menyebabkan mereka semua jadi tak berani kepada dia. Maka dia pun balik ke rumah. Bila balik ke rumah, dia ni bukan Islam. Waktu dia cakap tadi, dia katakan aku ni dah ikut Muhammad, sekadar nak tempatkan geram sangat tempat orang tutup dia. Maka dia pun tutup anak saudara dia pun cakap dalam keadaan yang sedemikian. Maka dia pun balik ke rumah. Bila balik ke rumah, apa yang berlaku? Dia pun fikirkan tentang kata-kata dia tadi. Aku katakan dia orang tadi kata, "Ustaz, tapi aku tak ikut Muhammad." Dia pun tak pernah ikut pun apa yang telah dilakukan oleh anak saudara dia. Maka apa dia buat? Dia duduk berdiam diri. Ini Al-Quran. Ini tengok cerita ni. Apa yang berlaku? Hamzah bin Abi Thalib dia belum lagi Islam, tapi sebab geram tengok kafir Quraisy yang melakukan perbuatan yang macam-macam kepada anak saudara dia duduk dan fikirkan, tadi aku kata aku Islam, sedangkan aku ni belum lagi Islam. Maka dia pun berdoa, "Allahumma in kana khairan faj'al tasdiquhu fi qalbi, wa illa faj'al li mimma waqa'ta fihi makhrajan." Ya Allah, wahai Tuhan, kalaulah sekiranya ada kebaikan untuk aku, engkau jadikanlah berikanlah kebenaran itu, campakkanlah kebenaran itu di dalam hati aku. Dan kalau Muhammad itu bukan orang yang benar, maka engkau jauhkanlah dia daripada aku. Ini yang disebut oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka berlakulah pada waktu malam tersebut dia tak dapat nak tidur. Kerana pada waktu itu dia telah diwaswaskan oleh syaitan, kerana fikiran dia bermain-main.
nak ikut Muhammad ke tak nak ikut Muhammad ke tak nak. Sampailah kepada waktu pagi dan dia terus pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Berkata dia, ya berdoa, wahai anak saudara aku, sesungguhnya aku telah memikirkan satu perkara yang cukup berat. Aku tak tahu nak buat macam mana. Aku harapkan mungkin kau ada jalan keluar, cara macam mana untuk menyelesaikan masalah aku ini. Wa iqamatu misli ala ma la adri ma huwa. Yang mana aku tak tahu, benda yang bermain dalam kepala aku tak tahu. Macam mana nak kata? Dia jadi segabut. Bagaimana Afrad segabut pada waktu mula-mula dahulu sebelum dia masuk Islam. Dia datang jumpa, minta tanya berkaitan tentang Islam, minta tanya tentang kebenaran, minta kita ceritakan tentang Islam pada waktu tersebut. Dan ini juga lah yang berlaku kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia minta Nabi ceritakan kepada dia. Maka dia kata, arsyid amwai, tolonglah berikan petunjuk kepada aku, ataupun kalau kau tak nak beri petunjuk pun terpulang bagi kau. Baik. Maka fahadasani hadisan. Nabi SAW pun menceritakan satu persatu kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka fa'akhbala Rasul SAW fadzakarahu wa wa'adahu wa khawafahu wa basyarahu fa'alaqallahu ta'ala fi qalbihi iman. Setelah mana Nabi ceritakan kepada beliau satu persatu, menyebabkan Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam pada waktu tersebut, dan berkatalah dia, asyhadu annaka shadiq fa abharu ya ibnu akhi dinak. Maka katalah dia, demi sesungguhnya aku menyaksikan yang engkau adalah orang yang benar, wahai Muhammad. Maka tolonglah aku minta kepada engkau, aku nak zahirkan keimanan dan agama yang telah aku anuti ini. Fa wallahi ma ahabbu annani ma adallu sama wa anni ala dinil awal. Maka Hamzah mimman azza Allah bihi. Maka dia minta izin kepada Nabi dengan mengatakan, boleh tak aku nak iklankan keimanan aku ini terhadap orang Quraisy pada waktu tersebut, yang pada waktu itu dia pun tak pun masuk Islam. Baik, maka semua orang-orang Islam yang bila mana mengetahui Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam, semua mereka seronok sangat-sangat. Pada beliau atau orang yang paling berpengaruh pada waktu tersebut. Baik, maka masuklah dia dalam Islam. Pada waktu itu menyebabkan orang Islam masuk seronok. Selesai masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib masuk pula Islam yang kedua, iaitu Islam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada tahun yang sama, tahun ke-6 Hijriah. Dan pada waktu itu cerita tentang Umar Al-Khattab ini, beliau ni antara orang yang paling jahat, paling ganas, paling kasar orangnya, yang paling menentang Nabi SAW selain daripada Abu Jahal dengan Abu Lahab. Bahkan Nabi pernah mendoakan kepadanya, iaitu untuk dia ni masuk Islam. Baik, diceritakan bagaimana teruknya Umar Al-Khattab ini. Umar Al-Khattab pernah apa, dia pernah membunuh jariyah dia, iaitu pembantu atau khadam dia yang bernama Suwaibah, salah seorang daripada hamba yang dimiliki oleh Umar Al-Khattab. Disebabkan beliau mengetahui Suwaibah yang telah masuk Islam, maka dia telah azab Suwaibah itu dengan azab yang cukup dahsyat, sehingga menyebabkan mati syahid Suwaibah pada waktu tersebut. Baik. Kemudian yang pula banyak lagi perkara-perkara yang lain yang dia telah lakukan, sehingga bahkan beliau juga pernah berkata, di antara orang-orang yang pernah berkata kepada orang-orang Islam pada waktu tersebut, la yaslim ibnul Khattab hatta yaslim himarul Khattab. Tak akan masuk Islam Umar Al-Khattab, mustahil Umar Al-Khattab akan masuk Islam, sehinggalah keledai Umar Al-Khattab masuk Islam. Maknanya benda yang mustahil. Kalau nak tengok aku masuk Islam boleh, tapi tunggu keledai aku masuk Islam dan terlebih dahulu, baru aku akan masuk Islam. Nak katakan betapa mustahilnya dia, mengatakan seolah-olah dia tak akan masuk Islam pada waktu tersebut. Maka diceritakan ketika mana berislamnya Hamzah dan bermulalah orang-orang Islam dan mula berani untuk menjahat ataupun berani berdakwah secara jahri, secara terang-terangan, berani baca Al-Quran secara terang-terangan pada waktu tersebut. Dan qama Umar bin Al-Khattab yahsunu amrul Islam bima lam yakun qad khatara ala bali ahad. Dan bila mana masuk pula Islam Umar Al-Khattab, semua sahabat-sahabat Nabi rasa seakan-akan tak percaya, yang menjadikan mereka masa mereka seronok yang teramat sangat bila mana Islamnya Umar Al-Khattab pada waktu tersebut. Baik, diceritakan salah satu riwayat daripada Ibnu Ishaq, cerita tentang Umar Al-Khattab, kata Ibnu Ishaq, bagaimana yang telah sampai kepada aku cerita tentang keislaman
Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ini dia ada seorang saudara perempuan lain yang bernama Fatimah binti Khattab. Dan ada pun Fatimah ini dia dah pun masuk Islam sebelum Umar Al-Khattab masuk Islam. Setelah mana dia masuk Islam, dia dan juga suami dia Sa'id bin Zaid, maka mereka telah bersembunyi daripada keislaman mereka. Dia tak ceritakan tentang keislaman mereka kedua orang tadi, Fatimah binti Khattab dengan Sa'id bin Zaid. Dia menyembunyikan keislaman kedua mereka tadi tanpa untuk kerana takut sangat-sangat kepada Umar Al-Khattab pada waktu itu. Baik, maka apa yang berlaku? Wa kana Na'im bin Abdullah An-Nahar, rajulun min qaumi min Bani Uday bin Ka'ab qad aslam. Dan kawan mereka salah seorangnya Nu'aim bin Abdullah. Ada seorang kawan mereka lagi yang bernama Nu'aim bin Abdullah atau Na'im bin Abdullah, masuk Islam juga. Wa kana aidan yastakhfi bi islamihi farqan min qaumi. Dan dia juga menyembunyikan Islamnya kerana takut diketahui oleh kaum mereka, ketiga-tiga orang mereka tadi. Dan pada waktu tersebut wa kana Qubab bin Al-Irs yahtalif. Dan berlaku keadaan yang tiga orang, ada 4 orang. Seorang suami isteri iaitu adik kepada Umar Al-Khattab bernama Fatimah dengan suaminya Sa'id bin Zaid. Kemudian seorang lelaki yang lain, 2 orang lelaki yang lain. 3 orang menyembunyikan keislaman, ada seorang yang berani. Yang berani ini bernama Qubab bin Al-Irs. Apa yang dilakukan oleh Qubab? Satu hari ketika mana mereka berkumpul, Qubab ni datang kepada Sa'id bin Zaid, datang kepada Fatimah binti Khattab, dan datang juga kepada Na'im bin Abdullah An-Nahar ini. Apa yang dia buat? Dia qara'u al-Quran, dibawa Al-Quran dan dibacakan dengan kuat. Bawa Al-Quran dibacakan kepada 3 orang mereka. Baik, fa kharaja Umar yawman mutawashshihan sayfahu. Keluar pada Umar pada waktu tersebut. Umar ni bawa pergi mana-mana pun dia akan bawa pedang. Bawa pedang, tiba-tiba lalu kat rumah adik dia. Tiba-tiba terdengar ada orang baca sesuatu benda. Tujuan dia keluar tadi itu tujuan nak pergi cari Nabi. Sebab geram sangat. Jumpa Nabi memang dia nak keluar dan dia nak bunuh. Bila sampai dekat rumah adik dia, dia terdengar ada orang membacakan Al-Quran di dalam rumah adik dia. Maka apa dia buat? Maka dia pun terus datang bertemu dengan adik dia pada waktu tersebut dan bertanya, aku dengar satu ada benda yang dibacakan. Ada orang membacakan sesuatu benda. Pada riwayat yang lain menceritakan sebelum dia sampai ke rumah adik dia bertemu dengan seorang lelaki yang berkata, "Engkau nak pergi mana?" "Aku nak pergi cari Muhammad. Aku nak bunuh Muhammad." "Kau tak payah sibuk-sibuk cari Muhammad. Tu adik engkau dah boleh ikut Muhammad. Kau pergi selesaikan urusan keluarga kau terlebih dahulu sebelum kau pergi cari Muhammad." Baik, bila dia dengar cerita orang sebut adik dia dalam Islam itulah yang bertambah marah dia, sehinggalah dia pergi ke rumah adik dia dan dia pun terdengar apa yang telah dibacakan oleh mereka pada waktu tersebut daripada jauh lagi. Maka dia pun pergi jumpa. Bila pergi jumpa dia pun tanya, "Aku dengar ada orang bacakan sesuatu benda. Maka boleh tak engkau sebutkan kepada aku apa yang kau baca?" Maka katalah adik dia nak menyembunyikan lagi. Kami tak dengar apa-apa pun. Dia pun kata, "Kau jangan menipu aku. Kau baca, kau sebutkan kepada aku apa yang kau baca." Pada waktu tersebut Qubab tadinya memegang satu helaian. Dikatakan Mashaf. Mashaf ini Al-Quran yang telah ditulis di atas lembaran pada waktu tersebut. Inilah yang dikatakan hebatnya sahabat-sahabat. Apa saja yang mereka dapat, mereka akan sharekan dengan semua orang yang lain. Disebabkan oleh kerana 3 orang ni tak berapa berani, ada seorang yang berani pergi bacakan kepada mereka. Dan datang Umar Al-Khattab minta kertas tadi yang dibacakan, ada tulisan tadi. Dan dikatakan Umar Al-Khattab ini, dia ni adalah orang yang penulis. Umar Al-Khattab adalah penulis. Di antara pembesar-pembesar buat, dia ni tukang tulis, tukang cantik. Maka tukang cantik sudah pandai, sudah tentu dia ni seorang yang pandai menulis. Bila mana dia melihat tulisan tersebut, apa berlaku? Jadi kalau waktu itulah yang menyebabkan hatinya berdebar. Kerana apa yang beliau lihat dan apa yang dia telah dengar, iaitu satu surah yang telah ditulis dalam lembaran itu, iaitu surah Al-Toha. Ada riwayat mengatakan ayat 1 sampai ayat 5 di dalam surah Al-Toha. Bila mana dibaca ayat tadi, menyebabkan apa berlaku? Dia jatuh terduduk pada waktu tersebut kerana melihat kepada apa yang telah disebut dalam surah itu. Apa berlaku? Maka terus dia pergi bertemu dengan Nabi SAW pada waktu tersebut dan terus bawa pergi dengan pedang dia.
Sampai kata orang tengok Umar Al-Khattab datang bawa pedang. Dia kata kamu semua dulu. Kalau dia datang nak cari musuh, maka dengan pedang dia juga yang dia akan dapat bawa. Tapi kalau dia datang nak cari keamanan, kita akan layan dengan baik. Dan dia datang terus bertemu dengan Nabi SAW dan mengucapkan kalimah syahadah pada waktu itu. Inilah kemasukan Islam Umar Al-Khattab menyebabkan semua sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertakbir di dalam rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam pada waktu tersebut. Kalau seronok sangat-sangat, seorang yang jahat, seorang yang ganas dan tegas di kalangan orang kafir Quraisy pada waktu tersebut telah masuk Islam. Dan ini juga kata ulama hasil daripada apa yang Nabi telah doakan. Apa doa Nabi? Allahumma ayyul Islam bi Abil Hakim bin Hisham atau bi Umar bin Khattab. Nabi doakan, ya Allah, engkau kuatkanlah Islam dengan Abu Jahal ataupun dengan Umar bin Khattab. Dua orang ini yang Nabi minta doakan. Nabi doakan, ya Allah, kau kuatkan Islam dengan salah seorang dari dua orang ini. Sama ada Abu Jahal ataupun Umar bin Khattab. Akhir sekali Allah menerima keislaman Umar bin Khattab. Dan inilah yang Nabi sebut khairukum fil jahiliyah khairukum fil Islam. Orang yang baik pada zaman jahiliyahnya, orang yang hebat, maka bila mana masuk Islam, dia akan menjadi orang yang hebat juga. Dan itulah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kemudian sambungan setelah berlaku keadaan yang sedemikian, bermulalah satu peringkat lagi dakwah Nabi SAW bersama sahabat-sahabat, yaitu al-jahru bil Quran. Quran dibacakan secara terang-terangan. Itulah saya nak minta dekat Alfred. Agak-agak lepas ni dia dah pandai baca Al-Quran, dia balik ke rumah dia besok, dia baca Al-Quran kat dalam rumah dia. Buat sebagaimana yang dilakukan oleh ini tahun ke-6. Tapi tak kisahlah sebab dia tak sampai setahun lagi. Apa yang mereka buat ni pada tahun ke-6. Bukan tahun pertama. Tahun pertama dia, tahun kedua dia, tahun ketiga dia, tahun keempat cakap sikit tapi dah kena kita seksa. Tahun ke-5 sikit-sikit, tahun ke-6 barulah dibuat secara terang-terangan. Maknanya setelah 6 tahun, kamu baru setahun, kau tak kisahlah. Tak kisah. Tapi kalau balik tahun pertama pun, kalau kamu boleh baca Al-Quran, baca Al-Quran secara terang-terangan. Pada Al-Quran ini dari power dia. Baik, apa yang berlaku? Orang-orang Islam pada waktu tersebut minta izin kat Nabi, minta izin nak baca Al-Quran secara terang-terangan di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Maka wa awwalu man jahara bil Quran fi Makkah, orang yang pertama membaca Al-Quran di tengah-tengah bandar Makkah di hadapan orang ramai adalah Abdullah bin Mas'ud ibnu Mas'ud. Baik, dan dia antara orang yang paling lemah. Paling lemah adalah orang yang lembut, tapi hati dan iman dia cukup kuat. Ingin sangat-sangat nak memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang yang lain, menyebabkan dia pergi baca satu hari. Bila mana satu hari, satu pagi, dia pergi baca. Pergi baca dekat bukit Uhud. Pergi baca satu. Dia pergi baca dekat satu tempat. Bila pergi baca kat satu tempat, tiba-tiba datang orang kafir Quraisy pada waktu tersebut. Dan apa yang dia baca? Dia dengar dia baca. Dia baca surah Ar-Rahman, 'allama al-Quran, khalaqal insana 'allamahu bayan. Antaranya datang semua kepala Quraisy pada waktu tersebut, dan semua mereka datang pukul Abdullah bin Mas'ud tadi. Dalam keadaan dia tak berhenti membaca walaupun dalam keadaan dia dipukul pada waktu tersebut. Sehinggalah dia berlaku kecederaan kepada beliau. Sehinggalah mereka mengatakan kepada dia, faqala lahu ashabu hadha alladhi khashina alayhi faqala ma kana a'da'ullah ahwal alayya minhum al-an. Kata sahabat-sahabat Nabi bila melihat keadaan Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, inilah yang kami paling takut, sebab kami tak ingin kau baca secara terang-terangan pada apa yang dah berlaku kepada kau hari ini. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dia kata mereka semua adalah musuh-musuh Allah, yang mana mereka orang yang paling hina dan orang yang paling lemah lagi nak dibandingkan dengan aku, walaupun aku orang yang tidak kuat. Tetapi dia kata, aku akan pastikan yang aku akan membacakan Al-Quran ini bagi kali yang seterusnya di tengah-tengah kota Mekah ini. Dan inilah benda yang berlaku, walaupun mereka disiksa tetap dibacakan juga Al-Quran di hadapan pengusaha-pengusaha Quraisy pada waktu tersebut. Sehinggalah masuk kepada tahun yang ke-7 Nabian, berlakulah hijrah yang turun di Habsyah, dan juga pengelawaan ekonomi yang berlaku kepada muslimin Mekah